Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawila wa ahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina. وبمحمد نبيا ورسولا برحمتك. سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Dengan cara membaca wahyu, Allah Ta'ala akan bagi pada seorang itu kekuatan. Kekuatan pada akidahnya. Akidahnya sendiri. Jadi apa yang penting di antaranya dalam surah ini, dengan membaca Al-Quran kepada seseorang, kesan dia akan memberi kepada dirinya sendiri kekuatan. Dia akan dapat daripada Quran ini sesuatu yang boleh membina akal fikiran dia. Mana hubung kait dengan surah sebelum. Surah sebelum, golongan yang berakal yang disebut sebelum ni ialah golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Kerana keempat-empat Nabi ini, penganutnya pada masa Nabi kita SAW dipilih menjadi Nabi, ramai penganut. Yahudi ramai penganutnya, Nasara juga ramai, Nabi Ibrahim juga ramai. Jadi keempat-empat Nabi yang penganut masih ada lagi. Allah Ta'ala ada kasumpahan tempat yang dikehendaki adalah penduduk di situ. Yang dikehendaki daripada penduduk di situ adalah Nabi yang dipilih pada tempat itu. Jadi untuk supaya seseorang itu dapat kawal atau berjaga akal masing-masing, supaya boleh dibawa akal itu menepati yang ditunjuk, dia hendaklah sentiasa membaca wahyu ini kepada yang lain. 5 ayat pertama ni adalah ayat yang mula-mula diterima oleh Nabi masa di Gua Hira. Jadi Nabi tak boleh membaca, tapi membaca dengan cara dengar dan ikut. Jadi dengar dan ikut ni adalah satu cara yang sangat mudah. Lebih mudah daripada menulis. Jadi iqra' bacalah ulimu. Baca apa dia? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Di segi maknanya, musta'inan bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ulimu sambil ataupun dalam keadaan kamu meminta bantuan dengan berkat nama Tuhan kamu yang telah menciptakan akan segala-gala daripada ciptaan. Iqra' mana bacalah ulimu, musta'inan. Daripada tafsir Nasafi, musta'inan bismi rabbik.
hal keadaan kamu minta bantuan dan pertolongan dengan berkat nama Tuhan kamu, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu daripada makhluk. Jadi berkat namanya yang dia tu pencipta. Di antara ciptaan yang Allah Ta'ala sebut di sini, khalaqal insan. Dia telah menciptakan jenis manusia. Daripada banyak-banyak ciptaan, jenis manusia. Di antara makhluk yang terpenting. Di antara makhluk yang terpenting daripada segala ciptaan. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah min alaq, daripada seketul darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah olehmu tentang Allah Ta'ala, dialah Rabb kamu yang maha mulia. Memberi sama ada seseorang hamba meminta atau hamba tidak meminta. Alladhi 'allama bil qalami, yang mengajar hamba rahsia qalam. Yang mengajar hamba rahsia qalam. Dengan qalam tu manusia boleh menjadi berilmu. Dengan tulisan boleh dikekalkan ilmu itu berpanjangan. Dengan qalam manusia apabila baca dia boleh menangis. Dengan qalam apabila manusia baca, kadang-kadang manusia ketawa seorang diri. Dengan qalam manusia apabila dia baca, dia jadi bersemangat. Dengan qalam apabila dia baca, dia jadi sedih. Sedangkan perkara itu qalam, tulisan sahaja. Tapi dalam tulisan tu manusia boleh jadi ketawa, manusia boleh jadi sedih, manusia boleh jadi marah, manusia boleh jadi berbagai-bagai keadaan. Rahsia pada qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang mengajar manusia apa yang manusia sebelum ni tidak mengetahui. Iaitu melalui penurunan wahyu. Kalla, ketahuilah betul-betul, innal insana la yatgha, sesungguhnya jenis manusia yang ingkar, la yatgha, sangat melampaui batas. Kenapa jadi ingkar? Kerana tidak ada Al-Quran di dalam dirinya. Kerana tidak ada Al-Quran dalam dirinya lah dia jadi la yatgha, jadi melampaui batas. Tidak dapat menggunakan akal dengan cara yang paling baik. Atau tidak dapat menggunakan akal sepatutnya dengan cara yang sepatutnya. Itu pun ar-ra'ahu istaghna. Ra'ahu, yakni ra'a nafsahu. Bila dia dapati dirinya, istaghna, rasa serba cukup daripada bantuan orang lain. Maka lebih-lebih lagi lah manusia itu melampaui batas. Sedangkan inna ila rabbika ruj'ah, sesungguhnya kepada Tuhan kamu kembalian dia. Dan apabila kembali kepada Allah Ta'ala, satu orang pun tidak boleh berasa cukup. Sebab dia akan terima balasan. Dia akan terima hukuman. Contohnya Abu Jahal. Ayat ni ada asbabun nuzul. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal rasa tergugat apabila sambutan masyarakat Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi dia rasa tergugat kerana fahaman dia dikatakan salah. Fahaman syirik yang dia fahami dikatakan salah. Dia sangat marah pada Nabi SAW. Sehingga apabila Nabi sembahyang, dia sudah ada satu rancangan nak buat sesuatu kepada Nabi. Dalam satu riwayat, dia kata,
Siapa boleh buat? Apabila Muhammad sujud, terajang kepala Muhammad. Tendang Muhammad. Ataupun ambil pasir, tabur atas muka Muhammad. Kerana apa yang dia tengok tadi menyakiti hatinya. Jadi tidak ada siapa berani. Walaupun dia tengok Nabi SAW, Nabi ada naungan daripada pemuka-pemuka Quraisy yang lain, walaupun kafir, walaupun syirik. Tapi dia jaga Nabi SAW. Satu hari Abu Jahal beritahu kepada Nabi, dengan ditariknya Nabi, dia kata, tidakkah aku larang kamu buat begini? Yang ini sujud, semayang. Tidakkah aku larang berkali-kali kamu jangan buat begini? Maka dengan perasaan nak marah, dia tengok satu kali Nabi kita SAW semayang, sujud. Kerana sujud atau semayang merupakan amalan tauhid. Amalan zahir bagi tauhid. Iaitu satu orang tu sanggup sujud kepada Allah Ta'ala, sanggup rokok kepada Allah Ta'ala. Jadi satu hari dia nak pergi, nak buat seperti mana apa yang dia rancang. Tiba-tiba bila dekat saja dengan Nabi, dia mundur ke belakang sambil tangannya menyanggah. Seolah-olah ada sesuatu yang bahaya. Lalu orang tanya dia, apa hal Abu Jahal? Namanya Amrun bin Hisham. Apa hal Amrun? Dia kata ada satu parit yang sangat besar, berapi, dan ada satu makhluk yang sangat dahsyat bersayap, yang kalaulah dia pergi maka binasalah dia. Rasulullah SAW bersabda apabila perkara itu berlaku dan sampai kepada telinga Nabi, kalaulah Abu Jahal tu memberanikan diri pergi rapat kepada Nabi, saya mereka akan hancurkannya. Mereka akan hancurkannya. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni, ara'aita alladhi yanha, tidakkah kamu tengok orang yang menghalang, itu Abu Jahal, amdan idza shalla, satu orang hamba yang sembahyang, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi akidah apabila tak sama, maka semua amalan-amalan orang yang melakukan sesuatu mengikut akidah yang tak sama tadi dimarahi, diganggu oleh pihak satu lagi. Walhal Nabi sebelum ni bukan tidak dikenali, dia sudah ada kedudukan orang yang sangat baik. Allah Ta'ala beritahu, ara'aita in kana 'alal huda. Cuba beritahu bagaimana pendapat kamu. In kana, sekiranya orang yang sembahyang itu memang berada di atas jalan yang benar. Orang yang dikatakan salah itu sekiranya berada di atas jalan yang benar. Au amara bit taqwa, ataupun perkataan yang dia beritahu pada orang lain boleh membina taqwa. Ara'aita, cuba kamu bagi pandangan. In kadzdzaba, sekiranya yang melarang Nabi pula kadzdzaba, mendustakan ajaran yang benar di segi akidah dan kepercayaan. Dan dia pula watawalla, berpaling daripada amalan yang benar. Yang sebelah ni berada di atas akidah yang benar, bercakap dengan perkara yang benar. Sebelah ni pula mendustakan akidah yang benar, melakukan amalan yang tidak benar. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tengok sendiri? Tidakkah dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala sedang memerhatikan semua itu? Sebab di sisi Abu Jahal, Allah melihat, walaupun maklumat tidak lengkap, tapi Allah melihat, Allah mengetahui.
Seperti mana kita baca sebelum ni dalam surah Hud. Jadi tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah Ta'ala sedang melihat tindak tanduknya? Kalla sebenarnya la illam yantahi, sekiranya Abu Jahal masih tidak berhenti daripada tindakannya untuk membuat sesuatu kepada Nabi yang sedang sembahyang, la nasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubun di kepalanya. Nasiyatin kadhibatin khati'atin, ubun-ubun satu orang yang bohong, satu orang yang banyak bersalah. Jadi nak lawan kami dengan apa? Dia pernah kata kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu tahukah dalam kota Mekah ni orang banyak penyokong aku. Jadi Allah beritahu, falyad'u nadiyah, biar dia panggil penyokong-penyokongnya. Nadi ni asalnya yang hadir dalam majlis. Jadi biar dia panggil penyokong-penyokong yang ada dalam majlis. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah kami. Zabaniyah adalah malaikat azab. Dia panggil penyokong dia, ramai mana panggil? Kami akan panggil zabaniyah kami, iaitu malaikat azab kami. Kalla sebenarnya perkara ini memang berlaku. La tuti'hu, kamu wahai Muhammad, jangan menuruti kata-katanya, cadangannya. Jangan turuti. Sebaliknya wasjud, terus sujud. Kekalkanlah dalam amalan terus sujud. Waqtarib, terus menghampirkan diri kamu kepada Allah. Maknanya terus dekatkan diri kamu untuk supaya kamu dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan menuruti mereka ni. Bahkan kamu sujud dan usahakan diri kamu supaya sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala.